Datuk-datuk dan sidang hadirin sekalian, kini tibalah agenda utama program Bicara Eksekutif bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak pada hari ini. Pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Sulaiman, Ketua Bahagian Maktabah Jabatan Mufti Negeri Perak, selaku moderator bagi mengiringi Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Don B. Yajid ke ruangan yang telah disediakan. Untuk makluman datuk-datuk dan sidang hadirin sekalian, seperti mana yang kita telah maklumkan sebentar tadi di awal majlis, untuk sesi soal jawab tidak ada soalan lisan dan kita hanya akan adakan secara borang soal jawab. Dan bagi sidang hadirin yang ada ini ingin mengemukakan sebarang soalan, boleh mengangkat tangan dan urus setia akan serahkan borang soalan, insya-Allah. Untuk makluman datuk-datuk dan hadirin sekalian, ucap pertama Ahli Sunnah wal Jamaah akan disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi bin Wantih, manakala pembentangan kedua akan disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, dan pembentangan terakhir akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Don B. Yajid. Tanpa membuang masa lagi, pihak majlis dengan ini menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Sulaiman, Ketua Bahagian Maktabah Jabatan Mufti Negeri Perak, selaku moderator untuk mengendalikan program Bicara Eksekutif pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya terima kasih pada Tuan Pengacara Majlis Ustaz Izzat Syafiq, yang berbahagia Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi bin Wantih, Mufti Negeri Perak Darul Rizwan, yang berbahagia orang kaya-kaya Laksamana Raja Mahkota Datuk Haji Mio Rizwan bin Mahayuddin, orang besar jajahan Hilir Perak, yang dihormati Tuh Seri Lela Paduka Datuk Dr. Khalid bin Ismail, orang besar jajahan Bagan Datuk, yang berhormat Datuk Syahrul Zaman bin Yahya, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Rungkup dan Datin, yang berhormat Datuk Zainul Fazi bin Haji Paharudin, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Sungai Manik, yang berhormat Encik Naziruddin bin Muhammad Bandi, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Cangkak Jung, yang berusaha teknologis Dr. Abdul Rahim bin Awang, Pengarah Politeknik Bagan Datuk, Tuan Saidi bin Haji Syari, Pegawai Daerah Teluk Intan, Tuan Zairul Akmal bin Kasim, yang di-Pertua Majlis Pemandaran Teluk Intan, Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak Darul Rizwan, Al-Fadhil Ustaz Don Daniel bin Don B. Yajid, pendakwah bebas, pemegang tauliah agama Negeri Perak, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, barisan urustia, para peserta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur atas limpah kurnianya kita dapat hadir dalam dewan yang serba indah ini pada hari yang bersejarah ini, untuk sama-sama kita mendengar bicara eksekutif bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak yang dianjurkan julung-julung kalinya pada tahun 2024 ini. Anjuran Jabatan Mufti Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Perak dan Politeknik Bagan Datuk. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama
akan mendengar kupasan yang akan disampaikan dalam ucap tama Ahli Sunnah wal Jamaah Tali Penyelamat yang insya-Allah akan disampaikan oleh sahibus samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi bin Wantih Mufti Negeri Perak sebagai panel yang pertama. Kemudian insya-Allah kita akan teruskan untuk pembentangan yang pertama. InsyaAllah akan disampaikan oleh sahibus samahah Datuk Haji Zamri bin Hashim Timbalan Mufti Negeri Perak dengan tajuk Pembentangan Pengenalan Fatwa Negeri Perak dan Keputusan Fatwa Negeri Perak bagi tahun 2023. Dan insya-Allah untuk pembentangan yang kedua, insya-Allah kita akan mendengar kupasan berkenaan tentang cabaran-cabaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah akan disampaikan oleh Hafadil Ustaz Don Daniel bin Don Biyajid, pendakwah bebas, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan sahibus samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi bin Wantih untuk menyampaikan ucap tama beliau dengan tajuk Ahlussunnah wal Jamaah Tali Penyelamat. Persilakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ba'd. Yang berusaha saudara pengacara majlis, sahibus samahah Datuk Zamri bin Hashim Timbalan Mufti Negeri Perak, Al-Fadil Ustaz Don Daniel, pendakwah yang tidak asing lagi di negara kita, tetamu-tetamu kehormat, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat berlangsung bicara eksekutif yang dirancang oleh Jabatan Mufti Negeri Perak dengan kerjasama Politeknik Bagan Datuk ini serta bantuan daripada rakan-rakan strategik kita. Dan tema kita ialah berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai tali penyelamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita bangsa Melayu ini sangat bertuah, sangat bertuah kerana tok nenek kita ada banyak panduan-panduan untuk kehidupan kita supaya kita selamat dan tidak sesat. Panduan. Jadi ilmu tu lain, ilmu tu lain. Setinggi mana ilmu pun kita kena ada panduan yang orang tua sebut dia petua. Jadi sebenarnya ambil daripada fatwa juga. Petua orang tua-tua. Petua ini pesanan orang tua-tua. Jadi kalau orang tua-tua dulu dia banyak kita nak jangan buat sembarangan. Kalau kita nak masuk hutan, dia kena ada petua-petua dia supaya kita tidak sesat dan supaya kita selamat. Dua, sesat, tidak sesat dan supaya kita selamat. Dan saya mesti ingatnya kita ni, rumah saya ni bukan di Hulu Perak ni hutan banyak. Jadi kita sukalah kat hutan-hutan ni, jadi orang tua ada pesan macam ni. Kalau dalam hutan, dia kata, kalau dah rasa sesat, jangan terus. Oh, kita dah sesat dah, nak kiri kanan jangan. Oh, ni kok jalan betul, kok ni pun tak. Kalau sesat, undur balik ke belakang. Jangan duk kiri kok ni kah, dia akan tu sesat. Satu. Yang kedua, antara petua orang tua kalau masuk hutan ni, dia kata kalau jumpa macam-macam buah lah yang nampak, yang ranum, enak, yang warnanya cantik, tengok dulu, jangan makan terus. Binatang makan tak buah tu? Upai ke, burung ke makan tak? Kalau buah tu elok cantik, siapa pun tak sentuh, binatang apa tu jangan makan dia, tapi mesti beracun. Sebab binatang ni dia tahu buah ni beracun ke tak beracun. Satu.
Kemudian dia kata kena tuju kat sungai. Boleh tu tuju. Kalau sesat, tuju kat sungai. Sebab kalau kita ada air, kita boleh survive sampai seminggu, 2 minggu. Kita minta petua-petua. Kalau jumpa rimau, jangan paling punggung. Jumpa rimau, jangan paling lari. Dia bertahan situ, tunduk. Sebab rimau ni dia tak tekam ke depan. Tak tekam. Kena undur-undur, jauh baru tadi. Rimau pantam, dia tak tekam. Sebab tu kita tengok rimau ni, kalau binatang pun dia ikut belakang ni. Kan di belakang, ikut. Itu petua. Banyaklah kalau laut, banyaklah orang tepi laut tu banyak apa, petua-petua. Dia tak kira orang tu ilmu tinggi ke, ilmu rendah, tak ada ilmu. Jadi dalam konteks kehidupan kita hari ni pun hampir sama. Kita ni sekeliling kita penuh dengan hutan-hutan kefahaman dan pemikiran. Hutan, kita duduk lautan juga ni sebenarnya. Kita tak nampak ya. Simpang siur, kefahaman dah pemikiran kita tak nampak. Lebih-lebih lagi di zaman alam maya ini ya, teknologi moden ini, WhatsApp dan sebagainya. Dia penuh dengan hutan-hutan, simpang siur, pemikiran. Kita berada di tengah-tengah hutan ini. Kita nak selamat. Tak kira tinggi ke PhD ke, tak kisah. Mesti pegang dengan petua tadi tu, fatwa. Dalam ilmu fiqh ni, ilmu kaedah, kaedah. Jadi petua itulah kaedah. Petua. Ilmu tinggi ke, ilmu rendah ke, ada PhD ke, tak ada PhD. Kita mesti berpegang dengan fatwa. Kalau tak berpegang fatwa, akan sesat, tidak selamat. Ini satu mukadimah yang saya perlu gila. Dan kita ni semua ialah Muslim, orang Islam yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpegang dengan agama Islam yang maha suci. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna ad-dina 'indallah al-Islam." Agama yang diridai Allah itu ialah al-Islam. Yang dibuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beri clear. Dan Allah Taala juga menjelaskan, menegaskan, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari, berpegang dengan agama selain daripada Islam, tidak diterima, tak terima, dan dia rugi di akhirat. Ini sangat clear. Dan Islam itu sangat jelas ya. Dia berpegang, bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti mana sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Nabi." Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, 2 warisan yang kamu pasti tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, itulah kitab Allah, Quran dan Sunnah Nabi, Quran dan Sunnah. Ini very clear. Namun di sana ada petuanya juga, ada petua. Kalau tak berpegang petua, sesat juga walaupun berpegang dengan Al-Quran. Kita ambil contoh satu aliran sesat yang awal-awal lahir selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka awal lagi di zaman baginda Sayyidina Ali. Ijma' ulama bahawa inilah aliran sesat yang pertama. Disebut dalam istilah agama kita bid'ah. Aliran bid'ah pertama yang lahir selepas Rasulullah ialah golongan Khawarij. Khawarij ini lahir di zaman Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Sangat baru ya. Sangat baru zaman Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat masih ada. Dan Khawarij ini kesesatan dia bukan sedikit. Bukan sedikit. Dan dia sesat bukan tolak Quran. Dia berpegang dengan Quran tanpa fatwa tadi. Tanpa fatwa. Berpegang Quran kena ada fatwa juga. Jadi beberapa kaedah. Jadi saya nak sebut iblis ni Khawarij sesat. Dan Rasulullah sifatkan Khawarij ini, sifat Khawarij ini sifat-sifat yang Rasulullah tak sifat pada orang kafir. Antara yang Rasulullah sebut
al-khawarij kilabun nar. Khawarij ini anjing-anjing neraka. Berat. Khawarij anjing-anjing neraka. Tengok sifat-sifat dia ialah antara disebut ni. Dan dia ni kuat baca Quran. Memang kita kan adalah sejarah pun begitu ya. Rasulullah sebut begitu. Yaqra'una al-Quran. Mereka membaca Quran. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka baca Quran banyak. Tapi mereka menyangka apa yang mereka baca itu membantu mereka, membantu kes mereka. Wa huwa alaihim, sedangkan Quran itu melaknat mereka. Baca Quran. Sebab tak ikut fatwa tadi. Ada fatwa ni saya akan sebut apa fatwa aja. Itu juga amalan ibadat pun kuat Khawarij ini. Ahli bidah ni. Ahli bidah ni bukan kafir. Dia beriman. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kalau kamu bandingkan salat kamu kata Rasulullah dengan salat mereka atau ahli bidah ni, kamu rasa kecil kamu ni, banyak kuat beribadat ni. Puasa gitu juga, baca Quran banyak. Malah Khawarij ini dipanggil Al-Qurra. Khawarij ni kena sebut sedikit lah, ialah golongan yang lahir zaman Sayyidina Ali selepas perdamaian. Dia tahu proses Sayyidina Ali dan Muawiyah berlaku sengketa, perselisihan dalam menguruskan negara sebenarnya. Menguruskan negara. Bila Sayyidina Uthman syahid, dibunuh oleh golongan yang terpengaruh dengan pemikiran Yahudi. Jadi bid'ah itu belum lagi yang menggerakkan pemberontakan terhadap Sayyidina Uthman. Ini ialah kumpulan yang Yahudi atau Abdullah bin Sabah yang digerakkan dengan menggunakan fitnah-fitnah terhadap Sayyidina Uthman, fitnah sehingga Sayyidina Uthman terbunuh. Jadi dalam keadaan begitu tidak ada vacuum kuasa pada waktu itu. Ada kekosongan. Dan Sayyidina Ali dia tidak terlibat sebenarnya, malahkan dia menghilangkan diri 2-3 hari. Sahabat-sahabat cari di mana Sayyidina Ali, sebab umat Islam tidak boleh ada vacuum kuasa. Mesti ada kuasa, seorang pemerintah mesti ada. Jadi mereka mencari Sayyidina Ali dan sepakat di Madinah melantik Sayyidina Ali sebagai khalifah. Khalifah. Kemudian ada satu kuasa lagi di Madinah. Satu kuasa yang sangat kuat di Damsyik sana ialah Muawiyah. Muawiyah ni gubernur yang dilantik sejak zaman Sayyidina Umar lagi. Bukan baru. Sayyidina Umar lagi. Dan dia ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai pemerintah akan datang. Ada hadis. Saya Muawiyah ni adik kepada salah seorang Hafsah tak salah. Adik Ummu Habibah. Adik kepada Ummu Habibah. Dia sangat manja dengan kakak dia. Kadang-kadang dia tidur tak kira kakak dia. Jadi Rasulullah satu hari ketika, ya Muawiyah, idza hakamta fa'adil. Wahai Muawiyah, jadi Rasulullah tengok dua adik ni sangat mesra, sangat sayang dia kepada kakak dia. Wahai Muawiyah, bila kamu jadi pemerintah ni, hendaklah pemerintah dengan adil. Jadi Muawiyah tahu dah bahawa Rasulullah tak sebut sebarangan. Idza hakamta fa'adil. Bila kamu jadi pemerintah dengan adil. Jadi maknanya sudah tahu dah. Rasulullah tidak akan sebut melainkan dengan wahyu dan dia akan jadi pemerintah. Dan ternyata pemerintah yang sangat berjaya. Sejak daripada Sayyidina Umar lagi melantik dia jadi pemerintah. Dan pemerintah dia sangat berjaya. Dan dalam sejarah Islam, tentera laut tadi maritim sebut tadi, tentera laut pertama ditubuhkan ialah di zaman Muawiyah. Tentera laut pertama, maritim pertama, dan berperang, dia panggil satu markaz Zatul Sawad, berperang dengan Rom, mengalahkan Rom. Sebab zaman Muawiyah dah minta nak tubuh tentera laut di zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar kata kita ni orang padang pasir, tak reti hal laut ni, bahaya. Jadi Sayyidina Umar tak mahu kalau kita tubuh tu mesti berjaya. Dari Sayyidina Umar berkapan orang-orang Arab yang padang pasir ni tidak ada kemahiran lagi laut. Jadi dia tangguh dulu, tangguh. Jadi Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Uthman, sebab di zaman Muawiyah tu dah ramai pelaut yang masuk Islam yang ada kemahiran dalam pelayan di laut ni, dalam pelayan laut. Maka Muawiyah meyakinkan Khalifah Uthman, kita mampu. Jadi Sayyidina Uthman izinkan. Itu tolak pertama ditubuhkan. Jadi itulah sistem Muawiyah. Jadi bila berlaku
kekosongan bila Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Puak-puak yang pemberontak tadi itu join tentera, mereka bai'ah Sayyidina Ali, ramai dekat 2,000 orang. Sayyidina Ali, dan mereka dikenal pasti pembunuh Osman itu. Dan satu gambaran dalam sejarah kita yang tidak betul ialah Sayyidina Osman ni orang lemah. Tidak sebenarnya, manusia paling kuat. Bayangkan dia khalifah macam Imperial Islam pada waktu itu, Islam memerintah, dan di zaman Sayyidina Umar runtuhnya Rum dan Parsi, Sayyidina Osman tu, dan ada tentera laut, dia kuat. Dan Sayyidina Muayyah ni pemerintah yang sangat pintar, dan dia boleh menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan dia tahu ada gerakan-gerakan nak menjatuhkan khalifah oleh Yahudi, oleh Abu Sabah. Jadi sebelum berlakunya peristiwa pembunuhan Sayyidina Osman itu, Sayyidina Muayyah dia datang buat haji, ke Mekah dan singgah di Madinah. Dan dia sudah merasakan ada sesuatu gerakan yang akan berbahaya. Madinah itu ibu kota Imperial Islam, tiada pengawal, tiada tentera, satu perkara. Tiada tentera. Ibu negara Islam yang memerintah Imperial besar, pertama tiada tentera. Dan yang kedua, khalifah presiden, ketua negara Islam, tiada pengawal. Muayyah kata, pertama Muayyah khalifah, kita berdaktek sebagai ibu negara. Tak okey kan? Ini baik sikit. Tapi bila ke Damsyik lebih selamat, kita ada kerajaan yang kuat di Damsyik, yang menguasai sepenuhnya Damsyik dan berhadapi Rom, depan dengan Rom. Jadi Sayyidina Osman kata, aku tidak akan tinggal berjiran dengan Rasulullah. Dia tak mahu. Aku nak berjiran dengan Rasulullah. Dan apapun, tawakal Allah. Kemudian yang kedua, kalau itu Muayyah kata, aku tinggalkan pasukan tentera untuk mengawal Madinah dan mengawal khalifah. Sayyidina Osman kata, itu pun tak payah, dia kata. Sebab aku takut Madinah ni bukan bandar yang produktif, yang keluar makanan macam-macam, semua makanan daripada luar. Jadi kalau ada tentera situ 1,000 orang kan, dia duduk berebut sumber-sumber tu dengan duduk tempatan. Dia tak mahu, dia tak mahu. Jadi bayangkan bandar sebuah Imperial Islam tiada tentera yang mengawal dan khalifah tiada pengawal. Jadi bila gerakan itu, kita tahulah, secara ringkas kita tahulah gerakan yang datang, ini Sayyidina Ali arahkan anaknya Hasan dan Husain, kamu jaga, kamu berkawal di pintu rumah khalifah Hasan dan Husain. Ini mereka ni walaupun ramai, mereka ni pengecut. Dan satu lagi peristiwa yang tidak disebut dalam sejarah ialah bila keadaan dah nak kacau gitu, dah ada pemberontak datang daripada luar, ada 500 veteran perang yang datang wakil menjumpa Sayyidina Osman, wahai khalifah, kalau kamu izinkan kami angkat senjata, kami boleh tumpaskan dengan mudah ya puak-puak ni. 500 orang veteran perang. Sayyidina Osman kata, tak payah, aku tidak mahu pertumpahan darah umat Islam kerana sebab aku. Jadi dia angkat senjata, dia letak senjata. Akhirnya dia tahu pemberontak dia, banyak pemberontak ni begitu dah, walaupun mereka ramai, dia kan tak berani nak menghadapi Hasan Hussein melalui pintu. Dia tak masuk melalui pintu pun, dia masuk ke bumbung. Artinya dia orang tak mampu nak menghadapi Hasan dan Hussein, anak Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Ali bila tahu khalifah terbunuh sebab pemberontak, dia datang, dia penampar kan ada sepak, kamu buat apa? Aku suruh kamu kawal khalifah. Dia kata dia tak masuk ke sini, dia masuk ke atas. Dan begitulah yang sejarah menggambarkan Saddam sangat lemah, tidak, dia sangat kuat, sangat yakin. Dan dia tidak mahu maknanya pertumpahan darah. Ini berlaku dalam sebab itu berlaku persiapan dalam menguruskan ini. Sebab Muayyah kata, aku kuat, aku strong. Serahkan pembunuh-pembunuh tu, kita ambil tindakan dulu, baru aku nak tirah kamu sebagai khalifah.
Sebab ramai yang join tentera Senali. Senali kata tidak, aku dah jadi khalifah sah, dan selepas tu aku memang tak boleh ambil tindakan kerana aku tak ada kekuatan lagi. Selepas kita kuat baru kita ambil tindakan. Jadi maknanya itu perbezaan saja. Dalam bagaimana nak menguruskan keadaan kacau itu, dah berlakulah sebagai peperangan, kita tahu. Dan berlakulah perdamaian. Bismillah. Ringkas cerita, berlakulah perdamaian. Kita tahu lah, antara Khalifah dan Sayyidina Ali ada bagi perdamaian itu. Setelah berlaku perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muayyah, sebahagian daripada pengikut Sayyidina Ali, tentera Sayyidina Ali itu pull out. Dia menyalahkan Sayyidina Ali, dia menyalahkan Sayyidina Ali. Perdamaian ini maknanya tahkim, berlaku tahkim antara Sayyidina Ali melantik wakilnya dan Muayyah melantik wakilnya, berbincang dan mereka buat keputusan lah. Itu tahkim. Jadi puak-puak yang tak suka keputusan tahkim ni mengatakan Sayyidina Ali sudah jadi kafir kerana bertahkimkan manusia, tidak bertahkim kepada Allah. Dia percaya. Ya, Al-Quran. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada ayat Quran. Mereka siapa yang tak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka kafir. Jadi Sayyidina Ali dia ambil hukum manusia. Dua orang ni manusia. Banyaklah alasan-alasan mereka. Jadi di kurang 8,000 dia jangka daripada tentera ikut Sayyidina Ali itu tidak bersetuju, maknanya keluar daripada taatan kepada khalifah. Dan mereka ada pemimpin kan, pergi satu tempat Harura. Jadi mereka kata Sayyidina Ali ini sudah salah, dia mesti taubat, dan kalau tidak jadi kafir kerana tidak menghukum manusia. Itulah dua perdamaian tadi. Jadi Sayyidina Ali pun berlembutlah. Dia kata tak apa, asal kamu tidak ambil tindakan-tindakan yang di luar hukum Islam, juga boleh sembahyang sama kita. Dan Sayyidina Ali hantar seorang yang sangat alim pada waktu itu, yang wujud pada waktu itu ialah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni disebutkan oleh dalam hadis sebagai hibrul ummah, lautan, sangat alim. Selepas Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas lah yang sangat alim, yang ada pada waktu itu. Dia datang untuk berhujah untuk apa yang kemuskilan. Jadi bila Ibnu Abbas datang, mereka tanya, kamu datang buat apa Ibnu Abbas? Ya, aku datang daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Yang seorang pun tak ada sahabat di kalangan kamu. Maksudnya Khawarij ini seorang pun tak ada sahabat. Semuanya orang tabi'in saja. Mereka berhujah apa satu-satu kemuskilan dan diselesaikan oleh Ibnu Abbas kemuskilan mereka. Akhirnya separuh daripada balik jalan yang benar, balik kepada taatan kepada khalifah. Kemudian separuh lagi sedikit demi sedikit lah sehinggalah berlaku peperangan yang Sayyidina Ali dapat menumpaskan mereka. Jadi itu Khawarij kita katakan. Khawarij ini dia bila persidangan politik macam ni, sebenarnya mereka nak menang tu mereka jadikan akidah. Dia kata Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar kerana menerima hukuman manusia, dan siapa yang melakukan dosa besar jadi kafir. Ini jadi asalnya perbezaan pandangan menurut negara menjadi akidah. Jadi Sayyidina Ali jadi kafir dan pengikut Sayyidina Ali jadi kafir, dan macam-macam lah saya sebut dalam tu, baca tengok macam-macam. Sehingga kan dalam Khawarij ini ada yang mengatakan apabila mereka menganggap pemerintah tu kafir, rakyat yang ikut kafir juga. Sebab tu mereka boleh bunuh. Sebab tu kalau Daesh di sana tu, mereka yang di Mesir di mana tu pun mereka boleh bunuh orang, mereka boleh bunuh tentera, pegawai kerajaan. Sebab dia kata ni rakyat kepada pemerintah kafir. Asalnya begitu. Jadi Khawarij ini berat. Dia sesat di dalam mengamalkan Al-Quran tanpa ikut fatwa yang betul. Sebab tu kalau kita lihat Rasulullah menyatakan tadi, yakhrujuna minal Islam. Mereka boleh keluar Islam. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar rabiyah. Jadi dengan kesesatan itu, kesesatan kerana berpegang dengan tak ikut fatwa, tak ikut kaedah. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rabiyah.
Jadi Rasulullah kata golongan Khawarij ni boleh keluar daripada agama Islam seperti mana keluarnya tusukan panah pada sasarannya. Jadi kalau kita panah burung ke panah apa, panah tu menusuk masuk ke sasarannya cepat tanpa disedari. Itu maksudnya mereka ni sebab mereka dengan ibadat yang kuat, duk baca Quran, mereka tak sedar mereka sesat. Mereka sesat dalam keadaan adalah kaedah tak betul dengan kaedah tadi, dan mereka terus jauh sesat. Jadi samalah tadi kalau kita nak bandingkan dengan sesat dalam hutan tadi, sesat dalam hutan tadi. Kalau orang tu sesat, dia rasa dia sesat, kalau dia balik ke belakang tak apalah kan, selamatlah, dia akan jumpa. Tapi kalau dia rasa sesat, tapi dia terus juga tak ikut balik ke belakang, dia terus juga dengan sesat dia makin jauh, dia makin jauh sesat dia. Jadi Khawarij itulah kaedah dia. Kalau kita fahaman dia sangat berat, saya sebut dalam tu sangat teruk, jauh daripada Islam, sehingga Rasulullah kata biarkan dia keluar daripada Islam dengan pegang Quran. Kaedah terputus pertama supaya tidak sesat kita dalam simpang siur, dalam hutan lebat pemikiran fahaman ini. Kaedah yang pertama tadi saya dah sebutkan, hadis mengatakan aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah Rasul. Tapi dia ada kaedah atau fatwa. Pertama sekali, Al-Quran ni atau nas syarak ni, dia ada dalam statement yang berbentuk umum. Kemudian di sana ada statement yang khusus. Kalau yang ni umum, bukan Quran Sunnah, umum, wajib. Tapi di sana ada statement atau nas yang khusus. Kalau kita tinggal yang khusus ni, kita akan sesat. Kalau yang khusus ni dipanggil fatwa lah tu. Apa statement yang khusus selain daripada yang umum tadi? Adalah berpegang dengan Quran dan Sunnah. Yang khusus pertama sekali, Rasulullah ada Al-Quran yang nyatakan yang khusus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini statement yang khusus. Yang tadi umum, pegang Quran Sunnah itu umum. Yang khususnya ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Khususnya mengenai kefahaman hukum Al-Quran. Jadi bila turun ayat ini, Sayyidina Ali mengatakan nahnu ahlu dzikri. Kamilah yang ni, sahabat-sahabat tu ahlu dzikri. Rasul Sayyidina Ali itu seorang ahli ijtihad. Saya sebut dalam tu beberapa ulama, beberapa sahabat yang faqih yang ahli ijtihad selepas Rasulullah. Ada boleh baca dalam tu. Selepas Rasulullah. Artinya sini kita kena ikut mujtahid. Nak selamat Quran, walaupun Quran kena ikut mujtahid. Inilah kita ikut mujtahid mazhab yang 4. Dalam akidah kita ikut mazhab Syari'. Ini keadaan itu satu statement yang khusus, tak boleh tinggal. Kalau kita pegang yang umum saja, kita tinggal yang khusus, itu yang sesat Khawarij tadi. Yang kedua, statement yang khusus ialah Rasulullah menyatakan man qala fil Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawa maqadahu minan nar. Siapa yang bercakap mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu yang mencukupi, sedialah tempat ambil tempat dalam neraka. Dia tak kira kelah tak kira. Artinya dalam nak mengamalkan agama, kita kena berpandukan kepada fahaman mujtahid tadi. Ini Khawarij ini tersesat di sinilah. Sebab tu dia tidak ada seorang pun ahli, walaupun baca Quran, tapi tidak ada seorang pun ahli ijtihad. Kerana Rasulullah menegaskan, dan satu sesama yang khusus juga Rasulullah menegaskan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendakkan dia baik, maka Allah berikan dia faham dalam agama. Kefahaman itu penting, bukan hafaz. Hafaz itu sebab yang baik, tapi di sana ada lagi untuk mengamalkannya mesti kita faham. Dan nak faham khususnya berkaitan halal haram, berkaitan dengan soal darah manusia, ini mestilah berasas kepada ahli ijtihad. Betul, Khawarij ini tak ada seorang ahli ijtihad, kan tak ada seorang sahabat bersama dia. Ini maknanya dia menyalahi kaedah tadi, dia mentafsirkan Quran sendiri. Sebab tu disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang Khawarij ini, kanu yata'awwaluna al-Quran ala ghairil muradi minhu. Mereka mentakwil, mentafsir Quran tak mengikut kehendak Al-Quran. Orang Islam dia hukum kafir, dia hukum halal darah. Dan
Dan berat. Mengapa kalau kita tengok sejarah Khawarij, mengapa Rasulullah sebut hanya neraka ni? Saya jumpa beberapa kisah Khawarij. Sebab tu sebenarnya saya nak sebutannya untuk betapa pentingnya ahli sunnah wal jamaah ni. Khawarij. Dia jumpa ada satu orang bernama Abdullah bin Al-Khabbab bin Al-Arat. Abdullah bin Al-Khabbab. Al-Khabbab bin Al-Arat ini sahabat Rasulullah. Al-Khabbab. Dia Abdullah. Jalan dengan seorang isteri dia yang sedang mengandung. Jadi Khawarij ini, Abdullah ini dia tahu dah Khawarij ini dia ganas. Dia bila nampak gerombolan Khawarij itu dengan senjata, dia nak pusing kelai lah kan. Dia pun nampak, dia pun datang. Mari. Apa? Kata kamu, dia tanya kamu siapa? Saya Abdullah, anak sahabat lah. Kamu dengar kamu dengar pada ayah kamu ada hadis Rasulullah. Dia bacalah hadis. Di zaman fitnah ni, kena duduk rumah, jangan keluar, jangan terlibat. Zaman fitnah tu. Jadi hadis yang dibaca oleh Abdullah ni, kena petah kepala mereka. Dia pun tak suka lah kan, satu hadis. Lepas tu dia tanya tentang, apa pandangan kamu Sayyidina Ali? Dia kan, yang dia nak jawabnya apa? Sayyidina Ali ni kafir. Kerana dia mengkongsi. Itu yang dijawab, yang dia nak satu saja. Dia jawab betul lah. Abdullah ni kata dia lebih faham Quran Sunnah daripada. Dia kata sembelih. Sebab tu jangan heran kalau kita baca sejarah Daesh hari ini, itu keturunan itulah. Duk sembelih orang tu. Maknanya pendahulu mereka tu dah sembelih orang dah. Dia sembelih tepi sungai tu, bawa tepi sungai. Sembelih mengalir darah. Kemudian bini dia tengah mengandung. Sebab dia bila dia sesat ni, dia akan renditan sesat, dia akan jauh. Dia fikir kalau anak dia ni, sebab dia kata dia sesat ni, kalau anak dia lahir dia akan ikut ayah dia, sesat dia bunuh juga, ada belah perut. Ini sebab mengapa Rasulullah sifatkan mereka sebagai anjing neraka. Teruk sesat mereka ni. Kerana salah berpegang Quran, tak ikut fatwa nak pegang Quran tadilah. Sebab fatwa awal tadi. Kemudian yang peliknya, kita boleh baca dalam sejarah yang ditulis oleh Muhammad Abu Zurrah, Tarikh al-Bahth Islamiyah. Yang pelik pula, bila dia tak jauh dari tempat tu, di kebun tamar kepunyaan orang Kristian. Maksud Kristian. Jadi dia dah lapar, dia nak beli, tengok ada buah tamar dia orang nak jual tu, dia nak belilah, minta ke buah, nak beli buah tamar. Jadi orang Kristian mula tengok kelaku dia, tak takutlah, tak payah ambil ya. Tidak, dia kata. Kami orang Islam tak boleh ambil harta orang kafir. Tengok. Bagaimana cara pemikiran yang kacau kita katakan. Orang Islam dibunuh, harta orang kafir tak boleh ambil. Itu bid'ah, itu bahaya bid'ah. Baik dia bahaya daripada kufur sebenarnya. Tak boleh. Kafir tak boleh ambil. Kemudian ialah orang di kebun-kebun kata dia ada khinzir apa ada kan, khinzir apa ada. Bila khinzir tu melintah, mari salah seorang daripada pengikut dia cabut pedang, letak khinzir tu. Dia ketua dia marah. Ketua dia kata, apa alasan kamu musnahkan harta orang ahli zimmah? Tengok tu, bunuh babi usalah, dibunuh orang Islam yang tak pergi jadi pengikut mereka tu, itulah yang benar. Itu berat sejarah kerana sesat Quran. Satu tu kisah yang dicerita oleh Abu Zurrah, dan satu kisah lagi yang menarik juga tentang orang Khawarij ni. Satu tok guru lah, seorang tok guru dengan murid-murid dia berjalan dalam perjalanan. Kemudian nampak satu gerombolan Khawarij dengan berkuda dengan senjata lengkap. Tok guru ni tahu dah kalau salah-salah jawab melayang semua tengkuk mereka. Tok guru ni kata, kamu jangan, biar aku bercakap, kamu semua jangan cakap. Aku saja bercakap. Bila sampai dekat, Assalamualaikum. Orang Khawarij jawab bagi salah. Senyap, tak jawab. Tok guru dan murid semua tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Sebab kalau jawab, lepas tu barulah dia tanya, man antum. Ketua Khawarij kata, man antum, kamu siapa? Bila tak jawab tu, dia ingat bukan Islam lah kot, kan? Man antum. Sebab dia semua cakap Arab kan. Jadi Tok Guru ni kata, nahnu musyrikun mustajirun.
Kami orang musyrik yang minta perlindungan. Jawab. Pasal mengaku musyrik, nak selamatkan tekuk ni. Musyrikun, mustajirun, kami orang musyrik yang minta perlindungan. Jadi kepala dia ni, ketua dia tak berapa hafal dengan Quran sangat. Dia tanya pengikut dia, adakah kamu apa ayat-ayat tentang orang musyrik yang minta perlindungan ni? Oh, seorang tu kata ada ayat-ayat tu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu thumma ablighu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Jika salah seorang daripada orang musyrikin minta perlindungan, maka beri perlindungan pada dia supaya dia dengar kalam Allah, kemudian biarkan dia pergi ke tempat tujuan dia. Jadi okeylah, bila macam tu dia kata pergilah. Sebab apa? Tok Guru dia tak boleh jawab. Bila kalau dia jawab Waalaikumsalam, sudah. Dia akan tanya apa pandangan kamu tentang Sayyidina. Dia macam tadilah. Dia yang jawab jendak Sayyidina Ali ni kafir kerana tidak mengikut hukum Allah. Itu jawab jendak. Kan jawab lain pada tu, selesailah. Jadi begitulah bid'ahnya, bahaya daripada kufur sebenarnya. Jadi kerana apa? Kerana Al-Quran tadi dia berpegang dengan umum Al-Quran tanpa mengikut panduan-panduan khusus kita fatwa tadi. Mesti berpandukan kepada pahaman ulama. Sebab tu disebutkan banyak ulama warasatul anbiya. Para ulama ni waris kepada para anbiya. Oleh sebab itulah sangat penting dalam konteks ini ahli sunnah wal jamaah ni sangat penting. Kerana sunnah wal jamaah ni kita tahu kalau belajar situ bagaimana selepas Rasulullah tu berlaku kecamukan, fahaman sesat yang sangat banyak. Saya sebut dalam 10% saja. Khawarij dan lain. 900 lagi. Jadi masyarakat terpinggir-pinggir. Yang mana satu betul sebab semuanya klaim mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi lahirlah buah sana Asy'ari yang menghuraikan, membersihkan segala pemikiran-pemikiran yang karut itu menjadikan fahaman ahli sunnah akidah al-Asy'ariyah tadi. Sebab tu fahaman Asy'ari ini diterima oleh semua empat mazhab. Konteks ada dalam tu dan ada panduan-panduan yang Rasulullah ada bagi beberapa panduan kerana Rasulullah tahu akan berlaku khilaf ni. Rasulullah ada panduan tadi, fatwa tadi, wa idza ikhtalaftum fa'alaikum bisawadil azab. Satu, ini antara fatwa juga ni. Nak ikut banyak fikiran, kita duduk lautan ni. Tadi macam apabila kamu lihat berlaku perselisihan fahaman, fa'alaikum bisawadil azab. Hendaklah kamu pegang dengan fahaman yang terbesar di kalangan kamu. As-sawadul azam, kalau ikut satu kajian yang dibuat oleh seorang tokoh pengkaji Kuwait ni, dia buat kajian betul-betul 95% daripada ummah ini ahli sunnah wal jamaah yang ini akidah mereka ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan berpegang dengan empat mazhab. Itu ahli sunnah, berpegang dengan empat mazhab dan juga berpegang dengan tasawuf sunni yang dipimpin oleh, yang digagaskan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dia 95%. Itu satu. Jadi Rasulullah beri panduan umum yang boleh dapat difahami oleh orang-orang tak mengaji boleh. 95%. Nak ikut mana? Hak sikit. Memang hak sikit tu nampak aktif Rasulullah beritahu juga ada orang sikit pun aktif. Sebab 90% sebut al-jamaah, al-jamaah. Rasulullah kata syaitan ma'aman khalfa yaqadakum bil jamaah. Ada nas yang saya sebut sini. Penting juga nas tu. Satu lagi yang penting kita ambil perhatian di sini ialah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ni dia panggil syadz. Wa man syadza syadza fina. Syadz ni makna terpencil. Siapa yang berpegang dengan fahaman terpencil, maka terpencil di dalam neraka. Ini kita dengar ya. Itu muka 13 Al-jamaah itu as-sawadul azam. Al-jamaah itu sawadul azam. Satu lagi panduan yang
yang kita boleh yakin dengan sepenuhnya bahawa pegangan yang kita berpegang ni, yang empat mazhab ni, Syairah Maturidiyah ni, ialah hadis tentang pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel tu Istanbul sekarang ini, Istanbul. Rasulullah telah menyebut salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, la tuftahanna al-Qustantiniyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jais zalikal jais. Kamu wahai umat Islam pasti akan menawan Konstantinopel. Hari ini dinamakan Istanbul itulah, Konstantinopel, pusat Katolik yang terbesar. Kamu pasti akan menawan. Dan sebaik-baik amir yang menawan itulah sebaik-baik amir. Wa ni'mal hadzal baik. Sebaik-baik pemerintah ialah pemerintah yang menawan Konstantinopel itu. Wa ni'mal jais zalika jais. Sebaik-baik tentera itulah. Jadi Imam Muhammad Al-Fatih ini, yang di Perak kan ada Imam Al-Fatih, ialah yang menawan Konstantinopel, dia mazhab Syafi'i, Hanafi, aliran Maturidi. Tapi tentera dia ramai, sebahagian juga tentera dia daripada mazhab Syafi'i, aliran Asy'ari. Itu saja. Jadi Rasulullah kata, yang menawan Konstantinopel itu sama ada ketuanya, amir, khalifahnya, tenteranya, ayat sebab baiknya. Ini satu perakuan yang sangat jelas dari Rasulullah bahawa pegangan yang kita pegang hari ini itulah Syairah Maturidiyah, dan kita ni Asyairah kebanyakan. Kalau di Afrika tu Malikinya semua sekali, Asyairah itu ada Hanafi, kita Maturidi, tidak berbeza. Berpegang dengan empat mazhab inilah mazhab yang benar, dan inilah yang kita panggilkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk supaya kita selamat daripada pelbagai aliran fahaman yang menjadikan fahaman kita itu syadz. Sebab Rasulullah sebut orang syadz ni nampak aktif, tapi Rasulullah kata wa syaitanu ma'an khalafa yarkadu, ada hadis sebab tu. Dan syaitan ni menunggang bersama mereka yang berfahaman syadz tadi, yang menjentang as-sawadul azam tadi. Syaitan menunggang. Artinya mereka yang mengambil aliran yang lain daripada sunnah jemaah ni, walaupun sedikit tapi mereka sangat aktif kerana dipecut oleh syaitan. Pecut oleh syaitan, itu ada nasihat sebut dalam tu. Dan kita jangan heran, Rasulullah dah sebut semua dah. Jadi saya rasa itulah panduan atau petua-petua yang dapat saya berikan dalam rangka kita untuk selamat dalam hutan-hutan pemikiran dan fahaman ini, dan tidak tersesat jalan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahibul Samahah Datuk Seri Haji Wan Zahidi bin Wan Teh di atas kupasan secara poin-poin yang kita dapat ambil. Antaranya yang pertama, kita tengok bahawa firqah-firqah yang ataupun kumpulan-kumpulan yang cuba untuk menghancurkan Islam daripada dalam dan luar ini, kita lihat wujud satu kelahiran yang ekstremis, golongan-golongan pelampau yang pada peringkat awalnya mereka cuba menjatuhkan pemerintahan Islam, khususnya kita lihat bermula pada zaman Saidina Umar Al-Khattab dengan pembunuhan Saidina Umar. Kemudian kita tengok bagaimana Saidina Osman Ibn Affan pada waktu detik beliau dibunuh di rumahnya yang besar, yang mengepung rumah Saidina Osman itu sekitar 40,000 orang. Datang daripada Mesir, datang daripada Yaman 10,000, datang daripada Kufah, datang lagi daripada sebelah timur. Jumlah mereka kira-kira 40,000. Satu, kita tengok perancangan untuk menjatuhkan khilafah, dan kita tengok pada zaman Saidina Ali bin Abi Talib, wujud kumpulan yang Datuk Seri katakan tadi, puak Khawarij, yang kita tengok mereka menyuruh untuk kembali kepada Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan kita lihat pada hari ini kumpulan-kumpulan yang ekstremis, puak-puak pelampau ini menyuruh umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran tanpa mengambil
kaedah-kaedah ataupun manhaj ulama-ulama mujtahid kita. Umpamanya kalau kita boleh simpulkan, kalau kita nak semayang, umpamanya dekat mana kita nak buka dalam Quran tu yang suruh kita berniat. Melainkan kita buka kitab hadis baru kita jumpa innamal a'malu binniyat. Jadi waktu bila kita nak semayang, kalau kita terus rujuk satu-satu daripada Quran, ini kita tengok hidangan-hidangan daripada ulama-ulama mujtahid kita, kita tengok memudahkan kita. Rukun semayang umpamanya telah disusun dengan begitu rapi. Dalam mazhab kita Syafi'i ada 13 rukun. Jadi kita berpandu kepada formula-formula itu, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang kita kata dalam keadaan yang lurus, tidak sesat seperti mana yang digambarkan oleh Samahatul Mufti. Tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang bahagia Datuk Seri Mufti telah dilantik menjadi Mufti Negeri Perak yang ke-9 pada 1 Ogos 2022. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-6 pada tahun 2006 sehingga 2014. Dan yang bahagia Datuk Seri juga pernah menjawat jawatan sebagai pengurusi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan MKI 2017 hingga 2022, merupakan anak kelahiran Kampung Kurunai, Gerik, Datuk Seri. Dan kita tengok antara buku-buku penulisan yang bahagia Datuk Seri, iaitu mengenal kesesatan Syiah, boleh tuan-tuan dapatkan di Jabatan Mufti. Dan yang kedua, jaringan Islam liberal dan agenda pemutadan ummah. Dan antaranya juga sebelum menjadi Mufti Negeri Perak, beliau ada menerbitkan buku Malaysia Sebuah Negara Islam. Jadi alhamdulillah, kita insya-Allah kita akan berpindah kepada slot yang kedua. Dan sebelum itu ingin saya maklumkan kepada yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kita untuk setelah kita habis untuk slot yang ketiga, insya-Allah kita akan adakan sesi soal jawab. Jadi format soal jawab kita, kita hanya menerima soal jawab pada kertas yang akan diedarkan oleh pihak Urustia. Jadi yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, sekiranya ada berhasrat untuk mengajukan apa-apa soalan kepada tiga-tiga orang tokoh yang berada di hadapan kita, insya-Allah tuan-tuan angkat tangan, insya-Allah pihak Urustia akan bekalkan kepada tuan-tuan satu kertas untuk tuan-tuan tulis untuk kita kongsi bersama-sama pada tengah hari ini, insya-Allah.